Sama kita bina lagi dengan dapat jawab hak untuk kita tulis nama kita. Ini dia berapa yang contoh yang dapat untuk dia tak kunci jawapan lah. Punya indah Allah bagi kepada mereka yang menjadi hamba Allah atau yang mendapat gelaran al-abrar yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekali lagi para pendeta yang mana. Baik, satu lagi. Wa min ajli talabil ilmi hadis tafa bilad syarqan wa gharban wartahala ila al-afaq fasami'a min khalqin kathir min Khurasan wa bilad al-Iraq wal Hijaz wa dakhala Madinah Bukhari wa hadatha biha. Disebabkan terlampau cinta ke ilmu, Imam Tirmizi ni dia merantau semua pelosok dunia. Mana tahu ada ilmu saja dia pergi untuk ilmu sampai akhir kematian dia, sampai akhir umurnya. Ibtuliya bikafi basarihi fi akhir umrihi ala sahih ar-rajih. Matanya Tirmizi di akhir umurnya mata dia buta. Tapi mata buta ilmu dah pernah didapat. Kita mata buta parah. Awak suruh mengajar kita tak boleh dah. Kenapa kita? Ilmu saya dalam kitab. Dah mata buta tak siapa nak baca kitab? Tak ada. Macam saya dah. Ada kitab boleh baca. Tak ada kitab tengok mai lah kita. Kadang-kadang baca kitab. Ceramah lain. Ceramah kena baca nampak. Baca kitab baca. Jangan macam-macam teks ubah tu. 2 minit awal pagi tolonglah. Imam tak lantik lagi. Nanti dah tak? Imam tak lantik lagi sudah. Esok Jumaat contohlah. Tak ada imam. Offer tu orang. Ambil lah dia ada teks dah ada dah. 2 minit baca. Tapi kalau teks tak ada 2 minit. Lalu kita bukan kan. Teks tak ada pilih masa nak kan. Aku kopi. Dia dah okey dah. Tak habis sampai sudah. Baik. Sambung lagi. Di antara masyayikh ataupun guru Imam Tirmizi banyak. Contohnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Qutaibah bin Sa'id, Imam Muslim, dia pernah belajar dengan Imam Muslim juga. Abi Daud pernah belajar. Itu guru dia. Kita ambil seperingkat. Kalau masuk satu hadis hari ini yang hilang. Dan dia juga ramai Tirmizi, dia punya pelajar-pelajar dia yang mengikut yang belajar dengan dia. Di antaranya Abu Bakar Ahmad bin Ismail As-Samarqandi, Abu Hamid Ahmad bin Abdullah bin Daud Al-Maruzi. Banyak ni antaranya. Itulah. Kemudian makanu al-ilmiyah wa thana'al ulama alaihi. Pendapat ulama tentang ilmu yang dia ada. Sebab terlalu banyak belajar ilmu tadi, ulama-ulama ada yang menggunakan kepada dia. Contohnya Ibn Hibban dalam kitab Fiqh, dia mengatakan bahawasanya Abu Isa ini mimman jama'a wa safa wa hafadha wa dhakir. Dia merupakan seorang yang dalam diri dia lengkap lagu. Nak kata ilmu hadis ada, ilmu Quran ada, ilmu fiqh ada, segala benda. Imam Tirmizi. Wa hafadha, dia seorang yang kuat menghafal, wa dhakara, dan dia juga seorang yang kuat berzikir. Bila berzikir tak ada pakai kan? Kesufian ada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tasawuf ada, ilmu Al-Quran ada, ilmu hadis ada. Dan begitu juga Imam Hakim pernah mengatakan Abu Isa ni dia merupakan orang yang warak dan dia orang yang zuhud. Warak dan zuhud. Manakala Imam Abu Fadli Al-Bailamani pernah beritahu, sami'tu, aku dengar daripada Nasr bin Muhammad Asy-Syaikuhi yaqulu sami'tu Muhammad bin Isa At-Tirmizi yaqul qala li Muhammad bin Ismail yani Al-Bukhari ma anfa'tu bika aktsara mimma anfa'tu bika. Kata aku pernah belajar dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari, Sahih Bukhari pernah belajar. Tapi tak berapa banyak aku dapat daripada Imam Bukhari berbanding apa yang aku belajar daripada Imam At-Tirmizi. Ini semua jolokan-jolokan ataupun
puji-pujian ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang besar tentang Imam Tirmizi. Kitab yang kita baca ni bukan kitab laki-laki. Kitab yang masyhur bagi Imam At-Tirmizi adalah kitab yang kita baca dan Syama'il An-Nabawiyah. Syama'il An-Nabawiyah. Dan beliau wafat pada 13 Rajab tahun 2079. 70 tahun dia hidup. 70 tahun. Dan kita masuklah hadis yang pertama. Babun ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pertama dalam membicarakan tentang khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca. Qala al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi, haddatsana Abu Raja' Qutaibah Ibn Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah an Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul. Atas ini kita baca qala al-Hafiz Abu Isa bin Surah At-Tirmizi. Itu dia. Dia hadis datangnya daripada dia. Hadis yang kita baca tentang Syama'il Nawawi ni, tentang kesempurnaan Nabi Muhammad SAW ni, hadis tersebut atas orang yang pertama yang membawa hadis ini adalah Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi. Yang akhirnya siapa? Yang kita baca tadi, Anas bin Malik. Anas bin Malik yang terakhir. Orang atas sekali adalah Imam At-Tirmizi. Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul. Dia pernah mendengar. Siapa yang mendengar? Anas bin Malik lah. Dia mendengar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik siapa? Kita dah cerita sini. Kalau tak cerita, Anas bin Malik ini adalah khadam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan selama 11 tahun menjadi khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung Anas bin Malik 11 tahun boleh bertaraki, boleh mengaji ilmu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang fakir lah. Macam kita mengaji pondok, masuk pondok 6 tahun, dua boleh baca kitab kuning tak dulu. Ini 11 tahun bukan pondok, duduk dalam pondok Nabi, bersama Nabi, hadap kepada Nabi Muhammad SAW. Bila-bila masa boleh minta, ya Rasulullah tolonglah doa supaya berkat hidup aku dunia dan akhirat. Anas bin Malik. Sebab tu banyak riwayat-riwayat hadis daripada Anas bin Malik. Sebab raja lah daripada Anas bin Malik, hadap kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hadis yang datang daripada Aisyah, daripada Aisyah isteri kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tak boleh nak berat, tak boleh nak tolak hadis tersebut, sebab hadis tersebut datangnya daripada isteri Nabi. Kita kata hadis dah tak betul ni. Isteri Nabi tak betul, bukan isteri kita. Isteri Nabi tak betul, agak kita. Isteri Nabi tak betul, dah sampai betul kita yang betul. Betul macam mana? Tak betul. Contoh lah kan keadaan ni. Baik. Daripada Anas bin Malik dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil-tawil al-ba'id. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini laisa bil-tawil ba'id. Dia bukanlah seorang pemuda yang tinggi lampai sangat. Bukan tinggi tujuan dah. Dan wala bil-qasir, manakala bukanlah pendek sangat, bukan ketok sangat. Tinggi bukan, ketok bukan. Maknanya wala bil-abyad al-amhar. Manakala warna kulit dia pula bukanlah putih melebar. Kita bawa baca tentang ni, kita dah nampak gambaran. Tok tinggi tak rendah Nabi. Bila kata tok tinggi tak rendah, sedang-sedang molek lah. Tinggi tak? Tak tinggi. Rendah tak? Tak. Kita faham? Sedang-sedang molek tu. Orang yang tinggi tak? Tak tinggi. Rendah sangat? Tak. Sedang bagi kita lah. Kalau ketok tu, dia ada kategorikan. Ni pelaku ketok. Ketok. Orang ni pelaku tinggi lambat. Dia jadi model-model. Ketok tak jadi model. Nabi tak begitu. Nak kata tinggi sangat, tak juga. Nak kata rendah sangat, tak. Mana sederhana. Walau biar warna kulit Nabi Muhammad tidaklah putih macam albino kan. Albino kan, ada penyakit albino, kulit putih. Putih mempok gitu. Atau potong-potong putih, bukan. Nabi bukanlah putih mempok, wala bil adam, dan bukanlah hitam pekat. Ataupun disebut sini warna asmar. Asmar ni warna kelabu ataupun hitam manis. Hitam manis, bukan hitam pekat. Nak kata putih tidak, nak kata hitam pekat tidak. Mana sedar senang balik lah. Semua molek belaka Nabi Muhammad SAW. Kita yang anak pertama Allah molek putih. Anak kedua Allah macam mereka jadi faham tu. Atas putih, bawah hitam, atas hitam, bawah putih. Contohnya lah keadaan ni tak sama. Sedar molek warna.
Mana dah wanita tak terpikat. Kalau kita cerita ni, terpikat. Kalau kita jadi perempuan, Allah. Tak tinggi tak minum. Tak putih tak hitam. Oh lawa. Wala bil jadi al-qata. Manakala rambut pun bukan keriting macam etiket. Tak. Bukan keriting. Walaupun Nabi golongan Arab, orang Arab rambut dia gen dominan. Gen dominan kan? Gen dominan dia antara bukti gen dominan, gen yang kuat. Rambut kita keriting. Lagi kuat putaran atau lagi apa? Lagi kuat gen kita, gen dominan. Menguasai gen tersebut, menguasai diri kita. Rambut antaranya buktinya rambut kita akan keriting. Orang Arab rambut banyak rambut keriting lah. Itu kalau pelajar Asia pergi sana, elwa selalu. Wanita Arab tengok Allah, orang Asia rambut panjang siku. Elwa. Awak kawin selalu. Kita lalu elwa. Saja cinta rambut panjang sana tu. Sebab banyak-banyak Arab elwa. Sebab dia tak pernah jumpa orang Arab yang rambut panjang macam kita dulu. Dia nak rambut panjang macam mana dah keriting. Kita ni takkan panjang lah. Buat dari bonding macam mana pun dah akan jadi semua. Mana kalau letak hanger tu tak jatuh. Gantung tu tak jatuh. Nak kata pinting tu. Tapi kita nak kenal senang macam etiket dekat rambut. Rambut dah tempat panjang tu. Kalau tarik mungkin lepas ke bawah ataupun lepas belakang. Tapi dok, setik itu. Pinting panjang, dia tak jadi benda. Rasulullah walaupun kebanyakan Arab dia akan rambut keriting gitu, Rasulullah tak keriting. Beza dengan orang lain. Wala bisabti, manakala tak keriting itu dan juga tidak lurus seluruh lurus dia macam kita buat teknik rebonding kan. Lurus tu macam kita kembali. Aduh dia rambut. Orang macam perempuan betul lagi. Perempuan saja kan dia suka bila angin bertiup tu tengok rambut berubah. Mana rambut lembut dah. Orang lelaki nak juga rambut lembut. Dia tiup angin macam kan. Rasulullah tak keriting tak lurus rambut ni. Dah rambut macam mana? Tak keriting tak lurus rambut ikan ayam. Dia macam buat orang tahu. Nak kata keriting tak keriting nak kata lurus je. Comel rambut. Maka ba'athahullahu ta'ala ala ra'si 40 sana. Rasulullah telah bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul ala ra'si 40 sana. Pada umur Nabi Muhammad 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Dan Rasulullah menyampaikan dakwahnya di Mekah selama 10 sinin. 10 tahun. Wabil Madinati 10 sinin. Dan di Madinah 10 ni. Mana? 20 tahun. 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Wa tawaffahu Allah ala rasi 60 sana. Dan Rasulullah telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah berumur 60 tahun. Walaysa fi ra'sihi walah yatihi ishruna sya'ratan bayda. Dan pada ketika itu tidak ada dah di rambut Rasulullah atau di kepala Rasulullah dan juga janggut Rasulullah, melainkan ada di atas kepala dengan janggut campur sekali ada ishruna sya'ratan bayda. Ada 20 helai je rambut yang berwarna putih. Bukan di janggut, campur di kepala dengan janggut. Mungkin kalau sini 10, sini 10. 20. 20 helai rambut putih Rasulullah SAW. Rambut putih ataupun janggut jadi warna putih ni pula bukan disebabkan penyakit, disebabkan kegerunan Nabi Muhammad SAW ketika turunnya wahyu-wahyu yang berat, wahyu-wahyu yang tanggungjawabnya berat, turun sampai bertukar rambut Rasulullah menjadi putih. Kita akan jumpa dalam hadis ini. Dalam kitab kita akan baca ni ada ceritakan kenapa rambut Rasulullah menjadi putih. Kita ni kalau belum usia tapi dah ada rambut putih, setengah orang kata berpenyakit. Penyakit mana? Orang kata penyakit hati. Belum usia, belum sampai lagi, umur baru 19 tahun, tanyalah ubat betul. Itu penyakit. Kalau betul tak betul, tanyalah orang bakar ubat ni lah. Baik. Yang kita baca tadi, ada setengah pendapat kita dengar Rasulullah meninggal tahun 63 tahun.
Ada setengah kita dengar Rasulullah berdakwah selama 23 tahun kan. Al-Quran diturun selama 23 tahun menajaman secara peringkat. Dalam hadis yang kita baca tadi 10-10 je, 20 tahun je Nabi berdakwah dan Rasulullah meninggal pada umur 60 tahun. Ini hadis yang pertama. Nanti kita akan ada lagi hadis-hadis lain. Dia tidak bercanggah, cuma dia kuat menguatkan antara berbeza disebabkan ada perkara-perkara yang menyebabkan dia berbeza tahun tersebut. Berbeza tahun. Wallahu a'lam tuan-tuan. Masuk insya-Allah. Padahal okeylah kita dah buka kitab Syama'il, dapat hadis yang pertama. Kalau dia banyak-banyak nanti cepat habis. Cepat habis dah ada kitab lagi kita. Kita baca ni. Satu kuas satu hadis. Okey. Nak lagi? Akan datang lah belum? Kena mari lagi. Kita nak tahu tentang peribadi Nabi Muhammad SAW. Paling-paling ni boleh cerita juga kepada isteri kita. Abang nak jadi macam Muhammad. Tak tinggi, tak rendah. Rambut tak keriting, tak lurus. Warna tak hitam, tak putih. Bagi rasa dirah. Cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu sajalah tuan-tuan untuk hari ini. Itu saja. InsyaAllah ada pertemuan yang lain diizinkan oleh Allah SWT. Kita akan jumpa lagi. Kita akan habiskan kitab ini insyaAllah. Niat kita akan habiskan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pengarang ini. Musuhnya daripada Imam Tirmizi. Kita hanya baca